Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyya. Bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar rakan-rakan pencinta Al-Quran? Saya yakin rakan-rakan yang menjengah video ini adalah mereka yang cintakan Al-Quran. Baik, pada video sesi ini saya akan berkongsi tentang satu teknik yang berkaitan dengan murajaah Al-Quran. Teknik yang saya dapat ni adalah gabungan daripada beberapa teknik murajaah Al-Quran yang disarankan oleh beberapa orang hafiz Al-Quran. Okey, dan saya himpunkan dan saya namakan dengan murajaah teknik tartib snowball. Baik, sebelum kita pergi pada langkah jauh, kita langkah lebih jauh, rakan-rakan, saya suka untuk kita kongsikan dengan firman Allah SWT terlebih dahulu, yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Jadi teknik murajaah yang kita anjurkan pada kali ini adalah salah satu usaha untuk kita bersama-sama menjaga Al-Quran. Dan kita tergolong di dalam golongan mereka yang menjaga Al-Quran seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Dan penghormatan buat orang menghafal Al-Quran ini adalah sangat besar. Terlampau banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Antaranya ialah bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari tentang bagaimana penghormatan kepada Allah SWT ini antaranya ialah hormat kepada orang tua yang soleh. Kemudian antara dia yang lain ialah kepada pemimpin yang adil, dan antaranya ialah seorang yang menghafal Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, tidak melampau dan tidak mengurangi apa yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan saranan Nabi SAW ketika kita memilih imam solat kita ialah imamukum aqra'ukum. Imam kamu ialah mereka yang paling mahir membaca Al-Quran, paling banyak menghafal Al-Quran. Apa-apa sahaja yang kita boleh terjemahkan dengan aqra'ukum, orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Baik. Teknik murajaah tartib snowball ini, definisi dia ialah yang pertama, tartib. Tartib ni ialah berasal dari kalimah Arab mauzun rattaba yurattibu. Apa wazan dia? Wazan dia fa'ala yufa'ilu. Sulasi mazid biharfin wahidin dalam bab yang kedua, iaitu fa'ala yufa'ilu. Jadi di sini rattaba yurattibu bermaksud menyusun. Tartib ialah masdar bagi rattaba yurattibu, tartib. Manakala snowball ialah kalimah bahasa Inggeris yang bermaksud gumpalan salji yang dibuat oleh tangan, dimampatkan dan ditekan-tekan sehingga menjadi sebuah biji bola, sama ada kecil ataupun besar. Kita maklum, kalau kita berada di pergunungan salji, kita ada gumpalan kecil di atas, kalau dia turun ke bawah, sedikit demi sedikit dia akan jadi makin besar dan sehinggalah apabila sampai di bawah, kadang-kala boleh menjadi musibah untuk kita yang berada di bawah. Namun ini yang disebut sebagai snowball. Tartibnya ialah daripada atas ke bawah. Maka teknik murajaah ini saya ambil daripada perumpamaan snowball yang berlaku di pergunungan yang dilitupi salji. Ialah snowballnya ialah 3 juzuk. Snowball itu ialah 3 juzuk.
kumpulan 3 juzuk yang pertama ialah juzuk 1, 2, 3. Kumpulan yang kedua 4, 5, 6. Kumpulan yang ketiga 7, 8, 9. Dan demikianlah berlanjutan 3 juzuk sehinggalah yang terakhir kumpulan 3 juzuk yang terakhir ialah juzuk 28, 29 dan 30. Manakala tartibnya, minta maaf, teknik snowball 1 ni ialah yang dicadangkan oleh seorang qori Masjid Nabawi, Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Dia mencadangkan kaedah ini. Tartib yang dicadangkan oleh beliau ialah, yang pertama ialah dengan pakej 30 hari. Setiap hari, dalam 30 hari ini kita akan mengulang sebanyak 3 juzuk bagi satu kumpulan yang pertama. Bagi kumpulan 3 juzuk yang pertama. Iaitu maksud mudah ialah juzuk 1, 2, 3 kita akan baca setiap hari dalam tempoh 30 hari. Kemudian habis 30 hari barulah kita pindah kepada kumpulan 3 juzuk yang kedua iaitu juzuk 4, 5, 6. Habis 30 hari juzuk yang kumpulan yang ketiga iaitu juzuk 7, 8, 9. Begitulah sampai ke juzuk 28, 29, 30 selama 30 hari juga. Dan tempoh ini memakan masa 10 bulan sahaja. 10 bulan sahaja. Kemudian Syekh Ibrahim mencadangkan pengurangan sebenarnya 20 hari. Tapi saya olah sedikit iaitu kepada pengurangan 5 hari iaitu 25 hari. 25 hari pula dengan 3 juzuk yang pertama. Habis 25 hari kemudian masuk 3 juzuk kumpulan yang kedua iaitu 4, 5, 6, 25 hari lagi. Maka begitulah sampai 28, 29 dan 30 selama 25 hari, maka ini memakan masa selama 8 bulan. Kemudian pergi tartib yang ketiga iaitu 20 hari. Sama juga. 3 juzuk, 3 juzuk, 3 juzuk, 20 hari, 20 hari, 20 hari. Dan ini memakan masa 6 bulan setengah. Kemudian pergi 15 hari, memakan masa 5 bulan. 10 hari, 3 bulan. Dan yang terakhir, tartib yang terakhir dalam cadangan snowball ini ialah 5 hari. Dan itulah yang disarankan oleh Syekh Ibrahim. Iaitu 5 hari untuk 3 juzuk. Kemudian habis 5 hari, hari ke-6 masuk kumpulan juzuk, 3 juzuk yang lain. Maka ini memakan masa hanya 1 bulan setengah sahaja. Sekiranya kalau kita himpunkan snowball ini ke semua pakej yang kita himpunkan tadi 30 hari, 25 hari, maka ini sebenarnya makan masa hampir kepada 3 tahun sahaja. Pengalaman kita apabila kita bermula dengan 30 hari, tuan-tuan, rakan-rakan, mungkin 10 hari yang pertama kita akan agak slow. Tapi bila kita dah masuk hari ke-11, 12, belasan hari ni, kita punya bacaan dah semakin laju. Dan bila kita dah sampai hari ke-20 nak pergi ke 30 ni, sampai tahap kadang-kadang satu juzuk kita boleh buat 20 minit sahaja. Itu bagi pakej yang 30 hari. Apatah lagi pakej yang 25, 15, 10 hari, 5 hari. Saya rasa satu juzuk mungkin makan masa 15 minit sahaja. Cuba buat, rakan-rakan, sebab pengalaman telah membuktikan ianya berjaya. Jadi pakej snowball 1 ini perlu dibuat dengan baik. Maka kita perlukan beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah mesti melihat mushaf. Mesti melihat mushaf. Sebab objektifnya ialah kita nak berlaku simpanan imej di dalam kepala kita melalui kedipan mata kita setiap kali kita melihat mushaf tersebut ketika membaca. Kita nakkan imej Al-Quran mushaf tu berlaku simpanan di dalam kepala kita. Tu.
Sebab tu bila seseorang yang kuat mengingat Quran, bila ditanya ayat, dia akan boleh bayangkan ayat itu berada di mana, hatta lebih kuat surah apa, ayat apa. Syarat yang kedua ialah bila kita baca, pastikan suara itu kita dengar di telinga. Tak perlu kuat, perlahan pun okey. Tapi yang penting, telinga kita dapat suara sendiri. Mungkin kita perlu menghadap ke dinding mungkin, agar pantulan tu lebih kuat sehingga menjadikan suara kita dapat didengar dengan baik. Terpulang pada rakan-rakan. Okey, benda ni kita letak syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga agak-agak apa dia? Tak lain tak bukan ialah mesti menggunakan satu mushaf sahaja. Itulah mushaf yang kita akan guna untuk snowball selama 3 tahun. Gunakan mushaf yang sama. Kalau kata terpaksa bermusafir, bawalah mushaf tu sekali. Kalau besar dia, besarlah kita kena bawa. Kalau kecil dia, kecillah kita bawa. Yang penting mushaf yang sama. Saya cadangkan juga gunakan kertas mushaf yang kuning. Cuba elakkan daripada kertas mushaf yang berwarna putih. Sebab kita nak jaga kesihatan mata kita. Sebab warna kertas putih ni dengan tulisan warna hitam tu, dia akan menjadikan mata kita agak terpaksa perah mata, kekuatan mata untuk menahan cahaya putih tersebut. Tapi kalau kuning, dia agak redup sedikit. Dan kalau kita guna handset pun dia ada penjagaan mata, kita tekan dia akan jadi warna kekuningan sedikit. Kalau kereta lampu pun, kalau kereta lampu daripada arah depan berwarna kuning, mata kita okey, tak rasa apa-apa. Tapi kalau lampu tersebut, lampu kereta menggunakan lampu warna putih, kita jadi silau. Maka itu saranan saya. Terpulang pada rakan-rakan untuk menentukan apakah mushaf yang ingin digunakan. Yang pastinya satu mushaf sahaja. Kerana terbitan mushaf ni kadang-kadang menyebabkan susunan ayat berbeza sedikit. Ada. Kalau rakan-rakan nak membuktikan lagi apa yang kita bincangkan di sini, cuba ambil beberapa mushaf dan cuba lihat di tengah-tengah hujung setiap baris tu adakah sama. Kadang-kadang berlaku perbezaan. Dan syarat yang keempat, ganti untuk yang tertinggal. Sekiranya kita sibuk pada hari tersebut, sedangkan kita ada tanggungjawab untuk membaca 3 juzuk pada hari tersebut, kita terlepas, maka esoknya kita kena gandakan jadi 6 juzuk. Kan? Juzuk 1, 2, 3 baca, dah habis, ulang balik 1, 2, 3. Sebab ini adalah teknik tertib snowball yang perlu kita berikan kewajipan, penuhi kewajipannya untuk murojaah ini. Baik. Kaedah tertib terlampau banyak. Sebenarnya di luar sana terlampau banyak tertib murojaah yang kita boleh guna. Sementalahan dalam video ini saya himpunkan beberapa di antaranya ialah kita mengambil kaedah 4 hari sekali khatam. Okey, dengan snowball yang pertama tadi dah habis, sebenarnya kita dah berada di tahap yang bagus ingatan dia. Terpulang pada kita nak pilih apa lagi teknik murojaah. Tapi yang pastinya orang yang sudah ingat kuat Quran ni, dia rasa dah tak cukup. Sehari 3 juzuk sebenarnya tidak cukup. Dia akan rasa seronok, dia akan cuba pergi yang lebih jauh. Okey, cadangan saya cuba 4 hari sekali khatam. Ini saya petik daripada kelas yang saya belajar daripada Maulana Abdul Hadi, yang beliau ambil daripada Mufti Pakistan, iaitu Al-Quran kita bahagikan kepada 4. Dalam kelas tadabbur dia mencadangkan tadabbur itu Quran terbagi pada 4. Tapi saya absorb dalam kaedah murojaah, iaitu daripada Al-Fatihah sampai ke hujung Al-Maidah. Itu Alhamdulillah. Al-Fatihah Alhamdulillah yang pertama. Surah Alhamdulillah yang pertama. Bawa sampai ke hujung Al-Maidah. Kemudian bahagian yang kedua daripada Al-An'am, Alhamdulillah juga, bawa sehingga Al-Isra, hujung Al-Isra.
Itu surah Alhamdulillah yang kedua. Kemudian Al-Kahfi, Alhamdulillah yang ketiga, sehinggalah sebelum Sabak tu surah Sabak surah apa? Itu sampai situ. Manakala bahagian yang keempat daripada surah Sabak, Alhamdulillah yang keempat sampai An-Nas. Itu. Di sana ada 7 juzuk lebih. Sebenarnya sedikit. Pengalaman yang kita ada, 3 juzuk kalau kita buat lancar, semakin lancar kita buat, semakin lama kita tertib yang kita ikut, semakin lama, akhirnya 3 juzuk kita buat dalam 1 jam sahaja. Saya yakin ada rakan-rakan yang lebih laju daripada tu. Kita tak baca laju, tetapi disebabkan hafazan kita kuat, kita baca laju dalam martabat hadar. Kita jaga hukum hakam tajwid dia, kan? Tetapi dia boleh dibaca laju sebab dia dah terlampau ingat dalam kepala kita. Maka 7 juzuk mungkin perlukan 2 jam ataupun kurang, mengikut tahap kadar kekuatan ingatan masing-masing. Okey. Kemudian cadangan saya juga, kalau dah boleh pergi jauh, ambil kaedah Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi yang ahli ibadah. Dia sebenarnya pengumpul hadis yang banyak, kata Abu Hurairah. Tapi disebabkan dia ahli ibadah, maka dia lebih memfokus kehidupan dia untuk ibadah. Pernah satu hari dia minta untuk berpuasa setiap hari kepada Nabi. Nabi kata, puasalah seperti puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, esok berbuka, selang-seli. Dan dia minta untuk baca Al-Quran sehari sekali khatam. Nabi mencadang kepada dia, yang terakhir ialah 3 hari sekali khatam. Kerana kalau kurang daripada tu, kemungkinan maksud Al-Quran tidak dapat difahami. Jadi 3 hari. Inilah amalan Abdullah bin Amr bin Al-As sehingga beliau wafat. Begitu juga dengan min kibari tabi'in, Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, seorang ulama besar di kalangan para tabi'in, yang mengamalkan sehari 10 juzuk. Maknanya 3 hari sekali khatam. Dan mereka tak tinggal. Tak pernah mereka tinggalkan sehari 10 kali khatam. Kecuali Urwah bin Az-Zubair pernah sehari dia tertinggal disebabkan dia mendapat sakit, dan sakit tersebut terpaksa melakukan pembedahan dan sebagainya, dan dia tak sedar. Itu sahaja hari yang dia tertinggal, yang dia terskip. Itu. Baik. Kemudian kalau kata hafazan makin bagus, cuba 2 hari. 2 hari sekali khatam. Makna sehari 15 juzuk. Yang ini adalah amalan guru saya yang saya belajar beberapa kitab daripada dia, iaitu Syekh Hazri Hashim Al-Bindani. Beliau pernah melakukan selama 2 tahun. 2 hari sekali khatam selama 2 tahun. Itu. Dan ingatannya memang sangat luar biasa tentang Al-Quran, tentang hadis. Itu. Inilah kelebihan orang yang mengingat Quran, maka kitab-kitab ataupun ilmu-ilmu yang lain mudah untuk diserap dengan senang. Baik. Dan yang terakhir ialah sehari sekali khatam. Lihat dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Al-Imam Nawawi. Di sana terhimpun amalan para salafus soleh yang mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali khatam. Ada yang sehari 2 kali khatam, ada yang siang 2 kali, malam 2 kali, ada yang 4 kali siang, 4 kali malam. Wallahu ta'ala alam. Masa keberkatan buat mereka ni Allah Ta'ala panjangkan, Allah Ta'ala bagi berkat, dan usaha mereka, hidup mereka penuh dengan membaca Al-Quran. Tidak mustahil, tuan-tuan. Tokoh yang kita ada pada hari ini pun pernah menceritakan kepada kita, iaitu beliau pernah membaca Al-Quran sehari sekali khatam, iaitu memerlukan selama 10 jam sahaja. Beliau ialah Dr. Aiman Suwaid. Semua orang kenal. Kalau saya sebut, semua orang kenal. Dr. Aiman Suwaid. Ulama Syria. Bab tajwid, bab makharijul huruf, sifat huruf, qiraat, orang rujuk dia di zaman ni. Kan? Tokoh yang masih hidup lagi. Beliau pernah berkata, beliau pernah berada di dalam Kaabah, beliau diberi penghormatan untuk berada di dalam Kaabah, dan beliau duduk selama 10 jam dan beliau baca Al-Quran sekali khatam. Dan beliau pernah buat sebegini rupa sebanyak 3 kali, berada di dalam Kaabah dan membaca Al-Quran sekali khatam selama 10 jam.
Allah Ta'ala bagi keberkatan kepada orang-orang yang mengingat Al-Quran dengan baik dan sebagainya. Dan saya tutup perkongsian ini kepada rakan-rakan. Saya tinggalkan dengan dua perkara. Perkara yang pertama ialah kunci. Kunci untuk mendapatkan kunci untuk bersama dalam teknik murajaah ini. Ada tiga kunci dalam kita melaksanakan murajaah ini. Yang pertama ialah pengorbanan. Yang kedua ialah pengorbanan. Dan yang ketiga ialah pengorbanan. Itu je kunci dia. Mudah-mudahan rakan-rakan istiqomah dengan memegang kunci yang saya bagikan tadi, dapat murajaah dan dapat mencapai cita-cita untuk mengingat Al-Quran 30 juzuk dengan baik. Saya doakan agar rakan-rakan berjaya, dapat menghayati Al-Quran, dapat mengamalkannya serta dapat menyebarkannya. Doakan saya untuk sedemikian rupa. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.